our goal is not enough. Hai, salam semua. Bertemu sekali lagi dalam channel Cikgu T. Jangan lupa like, komen, share and subscribe. Bertemu sekali lagi dan tajuk PMP kita pada hari ini ialah bentuk dan pelaksanaan adat pepatih. Pada bahagian pengenalan, para pelajar boleh menyatakan bahawa adat merujuk kepada sesuatu peraturan tertentu yang menjadi amalan sesebuah masyarakat secara turun-temurun sehingga menjadi sebati dan dianggap sebagai hukum atau undang-undang yang harus dipatuhi. Istilah adat pepatih berasal daripada gelaran Sultan Balut iaitu Datuk Pepatih Nan Sebatang. Hukum adat ini tidak bertulis dan dihafal oleh ketua adat. Datuk Pepatih Nan Sebatang dikatakan mempunyai pendekatan yang berbeza dalam beberapa perkara, terutamanya cara mentadbir negeri. Datuk Pepatih Nan Sebatang memerintah di sebelah Pagar Ruyung dan sejak itu bermulalah tersebarnya adat dan resam amalan adat pepatih iaitu apabila orang Minangkabau berhijrah ke Tanah Melayu. Adat ini mula dibawa bersama untuk diamalkan dan lama-kelamaan menjadi sebahagian daripada adat resam masyarakat tempatan. Pada bahagian isi pula, para pelajar harus menyatakan bentuk dan pelaksanaan adat pepatih. Adat pepatih merupakan satu peraturan atau undang-undang yang tidak bertulis dalam bentuk pepatah yang dihafal oleh ketua adat serta diperturunkan kepada generasi lain. Susunan hukuman ini dikenali sebagai tambur atau kata perbilangan adat. Hukum adat ini didasarkan kepada dua jenis sumber iaitu resam dan adat turun-temurun dan hukum syarak yang diambil daripada mazhab Syafi'i. Kedua-dua sumber ini telah disesuaikan tetapi biasanya hukum adat ini tidak mengatasi hukum syarak. Adat pepatih mengandungi susunan peraturan yang lengkap meliputi setiap sudut kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Adat ini memberi panduan dan susunan pentadbiran dan pembahagian kuasa politik, aturan kekeluargaan, perkahwinan, pembagian harta, undang-undang jenayah serta hal ehwal kemasyarakatan. Dari aspek pemerintahan, adat pepatih mengamalkan pemerintahan secara demokrasi dengan kedaulatan berada di atas tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan secara muafakat melalui wakil-wakil daripada setiap suku. Pemerintahan mesti mematuhi undang-undang dan tidak boleh bertindak sesuka hati. Tiada siapa yang boleh menguasai teraju pemerintahan secara mutlak kerana setiap jawatan akan dilantik oleh jawatan lain. Seseorang lelaki tidak mempunyai hak dalam mentadbir. Mereka yang melanggar adat akan dibicarakan dan dihukum. Ketua pentadbir dan pemerintah yang tertinggi ialah Yang di-Pertuan Besar atau Yang Tuan Besar, diikuti oleh undang, lembaga, buah pak dan anak buah. Yang Tuan dilantik oleh 4 undang, undang dipilih oleh lembaga, lembaga dipilih oleh buah pak dan buah pak pula dipilih oleh anak buah. Ini bermakna sistem pelantikan mengikut adat pepatih dibuat berdasarkan peringkat dari bawah ke atas. Dari aspek kekeluargaan dan perkahwinan, adat pepatih mengamalkan hidup secara bersuku-suku yang membawa maksud hidup secara berkeluarga daripada sebuah keluarga yang besar. Setiap suku mempunyai nama tersendiri untuk memudahkan mereka mengetahui pertalian darah antara satu sama lain. Setiap suku dipecahkan kepada bahagian kecil iaitu perut, setiap perut dipecahkan kepada ruang dan setiap ruang dipecahkan kepada rumpun. Susunan keluarga masyarakat berdasarkan matrilineal di mana susul galuh kepada keturunan sebelah ibu. Hubungan antara anggota masyarakat sangat rapat dan dianggap bersaudara. Adat pepatih tidak membenarkan perkahwinan sesama suku kerana suku yang sama dianggap bersaudara. Perkahwinan hanya dibolehkan antara suku yang berbeza. Sistem ini dikenali sebagai eksogami. Dari aspek pembagian harta, adat pepatih memberatkan kaum wanita dalam mewarisi harta dengan menurunkan harta melalui keturunan wanita. Sekiranya ibu tidak mempunyai anak perempuan, harta akan diwariskan kepada adik perempuan, anak adik-adik atau cucu-cucunya. Harta pasangan suami isteri dapat dibahagikan kepada 4 jenis iaitu harta carian, harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri sepanjang
dalam perkongsian hidup mereka. Harta dapatan iaitu harta yang sedia dimiliki oleh isteri sebelum berkahwin. Jika berlaku perceraian, harta kekal milik isteri. Harta pembawaan, harta yang sedia dimiliki oleh suami sebelum berkahwin, dan harta sebelah, harta asal kepunyaan suami isteri yang diberi oleh ibu bapa sebelum mereka berkahwin. Dari aspek undang-undang jenayah, hukuman dalam adat pepatih dilaksanakan dengan tujuan memperbaiki keadaan dan tidak menghukum pesalah. Pesalah dihukum mengikut kesalahan yang dilakukan. Undang-undang jenayah dalam adat pepatih lebih menekankan sifat bertimbang rasa. Seseorang yang melakukan kesalahan didenda mengikut kesalahannya dan masa diberi ganti rugi. Contohnya hukuman ke atas kesalahan mencuri, pesalah akan dihukum dengan memulangkan barang yang dicuri atau membayar ganti rugi. Dari aspek kemasyarakatan pula, adat pepatih menetapkan bahawa perbincangan antara anggota masyarakat harus dibuat terlebih dahulu sebelum sesuatu perkara dilakukan. Tindakan menyelesaikan masalah tersebut digelar sebagai muafakat. Setiap anggota masyarakat harus bersikap bertimbang rasa serta menekankan nilai-nilai yang menunjukkan tentang hidup bermasyarakat. Adat ini menetapkan satu peraturan hidup yang berlandaskan kepentingan hidup bersama, bergotong royong dan bekerjasama. Setiap anggota masyarakat dalam adat pepatih dianggap mempunyai kebolehan dan kemampuan tertentu. Baiklah para pelajar, itulah antara isi atau fakta yang dapat Cikgu T kongsikan bersama. Diharapkan ianya memberi manfaat kepada semua. Berjumpa lagi dalam video-video yang selanjutnya. Bye. Untuk mendapatkan info-info dan video-video yang selanjutnya, jangan lupa klik video yang selanjutnya.